cita-cita saya kepada bos. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih pengurusi majlis, ahli panel yang bijaksana dan arif, rakan-rakan seperjuangan yang dikasihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Soalan yang pertama bagi saya adalah mereka bertanyakan cita-cita saya. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim saya mulakan bicara ini. Cita-cita saya sejak daripada awal hinggalah ke hari ini masih terlalu banyak yang belum tercapai. Cita-cita utama saya adalah, bab kata pengurusi tadi yang telah diwawarkan, adalah menjadi seorang haji. Jadi sampai ke hari ini cita-cita saya belum dimakbulkan, tetapi lampu hijau yang telah diberikan oleh tabung haji kepada saya tidaklah sejauh Tuan pengurusi, Tuan Ketua Penarapan kita, tetapi mereka tabung haji memberikan kepada saya pada tahun 2021. Artinya ada 7 tahun lagi. Ini bermakna saya telah memohon pada tabung haji selama sampai ke hari ini 7 tahun. Mana 14 tahun. Itu kalau dimakbulkan. Dan inilah cita-cita saya yang paling utama. Namun demikian, ada lagi cita-cita yang kurang utama tetapi perlu dan juga harus ditunaikan. Umpamanya, cita-cita saya yang berikutnya adalah ingin menjadi seorang ayah yang baik, seorang datuk yang baik kepada cucu-cucunya, dan juga berkat hidup di dunia dan di akhirat. Dan di samping itu, cita-cita saya yang selanjutnya yaitu ingin memberikan pendidikan, ingin memberikan kesedaran dan juga keutamaan kepada anak-anak saya. Itulah cita-cita saya yang mungkin dan akan tercapai, wallahu alam. Dan saya harap kepada anda semua, seperti inilah cita-cita saya, dan juga saya harapkan kepada anda untuk memiliki cita-cita seperti saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalan yang kedua Binahar, iaitu berkenaan dengan isu semasa. Isu rasuah semakin berleluasa. Apakah komen anda? Terima kasih ahli panel yang kedua, Tuan Haji Muklas. Rasuah, apa yang boleh saya komen? Seperti yang sudah kita ketahui bahawa rasuah adalah satu sikap yang kurang dan tidak langsung bijaksana, dan juga boleh saya katakan ialah pencuri. Artinya pencuri pada uang negara dan juga pencuri kepada uang rakyat. Ini ialah sikap yang paling buruk sekali. Untuk rasuah ini tidak perlu kita tutupi. Bahkan saban hari kita melihat di dada akhbar, media cetak, media elektronik, semua berkenaan dengan rasuah. Apa sebenarnya rasuah ini? Mengapa ianya berlaku? Peringkat pertama saya uraikan. Rasuah berlaku adalah akibat tamak dan halubannya seorang insan yang berjawatan ataupun yang memegang kekuasaan. Kenapa rasuah ini terjadi? Disebabkan mereka ini semua, walaupun berjawatan tinggi, walaupun sekolah tinggi, walaupun agama tinggi, tetapi mereka ini ialah tidak mempunyai jati diri yang sebenar. Jadi rasuah ini sangat berleluasa. Boleh kita atasi dengan bermodalkan insan yang mulia. Artinya sejak daripada awal kita didik insan tadi menjadi modal insan kelas minda pertama. Tetapi pada hari ini saya rasa mungkin sudah agak terlambat. Cuma yang sekarang ini yang sudah mengambil uang rakyat tadi, mereka telah berleluasa, telah berkuasa, dan bahkan mereka kebal dengan undang-undang. Mengapa? Sebab undang-undang mereka yang membuat dan mereka yang melanggarnya. Jadi secara tidak langsung rasuah ini hanya boleh diatasi dengan modal insan
minda kelas pertama. Jadi saya harapkan kepada anda semua, janganlah kita terlibat dengan rasuah ini. Rasuah ini ialah satu dosa besar, satu yang akan kita jawab di akhirat nanti. Jadi jangan sesekali mengambil rasuah. Terima kasih. Saudara Mus, Ya saya. soalan ketiga peribahasa ya. Habis madu, sepah dibuang. Itu soalannya. Habis madu, sepah dibuang. Bukan habis manis sepatu. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi saya lafazkan untuk peribahasa ini, habis madu sepah dibuang, ataupun sinonimnya yang selalu kita kenakan, habis manis sepah dibuang. Erti dan maksudnya ialah setelah apa yang dikehendaki, ianya selepas itu ianya akan dibuang. Sebagai contoh, saya pernah memiliki seorang kawan, yaitu seorang perempuan yang sebaya dengan saya ketika itu, yang bernama tak perlu saya sebutkan. Ianya sedang bercinta dengan seorang lelaki, dan lelaki ini memang tampak kacak, bergaya, tetapi tidak tahu apa sifat-sifat yang sebenarnya sudah menjadi kebiasaan seorang perempuan yang lemah dengan berupa, yang lemah dengan harta, yang lemah dengan kekuasaan. Inilah kekurangan perempuan. Jadi ketika itu, lepas saya menasihati kepada sahabat atau kepada kawan ini, tapi beliau tidak langsung mendengari dan ianya terus berhubungan dengan lelaki yang saya sebutkan tadi. Dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, akhirnya mereka terlalu rapat dan mereka bersatu tanpa satu ikatan pun dalam perkahwinan. Sehinggalah perempuan ini menanggung akibat. Begitu murah kesucian, begitu murah kemuliaan seorang perempuan diserahkan hanya kepada seorang lelaki yang tidak dikenali latar belakangnya, yang hanya bermodalkan rupa, harta dan juga pangkatnya. Selepas itu, sang perempuan tadi berbadan dua. Selepas berbadan dua, tanpa disadari lelaki tersebut menghilangkan diri. Inilah yang dimasukkan dengan habis manis perempuan tadi, perempuan ini akan dibuang. Jadi habis manis sepah dibuang, tinggal merana lah yang punya badan. Manis orang perempuan tadi sudah habis hisap, kemudian kumbangnya terbang entah ke mana. Jadi saya harapkan kepada anda, walaupun cerita yang sedikit tadi, satu pengajaran yang penting kepada kita, bahawa kita mesti tahu apa yang kita lakukan. Jangan sampai apa yang kita miliki habis, yang sisanya akan terbuang orang yang mendapat untung. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.